Sebabnya nak masuk China, dia ada pintu-pintu dia. Kita tak boleh main suka-suka hati. Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Amila. Welcome back to my channel. Hari ini saya ada dua orang tamu iaitu Nash dan juga Nurul yang akan menceritakan tentang kerjaya sebagai seorang flight dispatcher selepas ini. Selamat tengah hari. Nama saya Najmuddin, boleh panggil saya Naj ya. Saya bekerja di salah sebuah syarikat penerbangan di Department Flight Dispatch Center dan bertugas sebagai seorang flight dispatcher. Hai, Assalamualaikum. Boleh panggil saya Nurul. Saya pun seorang flight dispatcher juga di salah sebuah syarikat penerbangan kat Malaysia. Pengalaman sebagai dispatch dalam 2 tahun setengah lah macam tu. Flight dispatcher ni dalam sebuah airline ataupun syarikat penerbangan ni, kita bekerja dalam operation control, macam tempat pusat operasi lah kan. Jadi untuk pusat operasi ni ada banyak division. Kita adalah salah satu division lah dalam pusat operasi ni, atau kita panggil OCC lah, Operation Control Center. Jadi di flight dispatcher ni, pengkhususan ni ialah penyediaan flight documents ataupun dokumen penerbangan. So pengguna dokumen penerbangan ni semestilah pilots ataupun juruterbang. Jadi di departmen kami ni, kami menyediakan semua dokumen-dokumen berkaitan dengan penerbangan. Sebagai contoh macam dokumen berkaitan dengan fuel figures ataupun information pasal minyak yang diperlukan untuk sesebuah kapal terbang itu, dan juga maklumat tentang cuaca, dan juga maklumat tentang lapangan terbang, airport, dan juga maklumat keselamatan lain lah. Okey, pada saya nak bagi senang faham lah, tugas sebagai flight dispatcher ni ialah you sediakan dokumen yang lengkap supaya pilot yang bertugas bila dia nak buat flight tu, dia tahu yang everything is under control. Semuanya dispatcher dah ambil kira, and macam betul lah macam kalau saya cakap tadi, kita orang kena ambil tahu cuaca, kena ambil tahu keadaan kapal tu sendiri, fit ke tidak untuk fly. And then kita kena tahu juga airport yang kita nak lalu, and everything must be in good condition lah, supaya sebab kita punya pun macam safety first kan, so kita orang lebih mementingkan keselamatan lah macam tu. Untuk rules bagi flight dispatcher ni, memang syarikat penerbangan akan menghantar ke kursus yang secara spesifik lah, yang ada modul-modul berkaitan. So sebenarnya kita belajar ilmu lebih kurang dengan pilot atau juruterbang kan. Cumanya kita ni bertugas di darat lah, di ground kan, ground control lah kiranya. So menjawab soalan, memang syarikat akan menyediakan atau menghantar kandidat-kandidat untuk pergi ke kursus yang spesifik untuk flight dispatch. To be honest, pada saya of course lah orang yang ada technical background. Sebab nanti akan lebih senang dia faham kenapa kena jadi macam tu, kenapa kita buat macam ni. Pada saya itu penting. Tetapi as long as you can catch up, you boleh tangkap apa yang you punya trainer ajar, then should be no problem lah. And company saya pun, saya sebagai salah seorang pekerja yang company bagi kursus internal sahaja. So saya tak pergi kursus luar lah, but saya punya license valid lah for my company only macam tu. Basically kita nak sebelum kita authorize untuk dispatch a flight ataupun discharge kita punya responsibility sebagai flight dispatcher, kita kena ada license. So macam saya cakap tadi, license ni kena pergi special kursus lah. So kita kena lulus beberapa modul, and then selepas kita dah buat yang module based, classroom based kan, lepas tu kita akan move ke OJT, on job training ataupun practical lah, yang mana kita akan biasakan dengan penggunaan sistem. Sebab sekarang ni semua dah systemized kan. So kita dah ada banyak sistem berkaitan macam mana berkaitan dengan flight dispatch sendiri, ataupun sistem berkaitan dengan operational control tu.
So OJT selama mungkin saya 3 bulan, dan selepas itu ada check, ada test along the way, dan only baru kita cleared untuk buat flight dispatch dan exercise responsibility sebagai flight dispatcher secara solo lah. Dalam sebagai contoh saya, license tu dikeluarkan oleh company tapi endorsed by CAM authority. Trainer kita orang pun adalah yang diauthorize oleh CAM sendirilah. Selalunya kalau nak pergi Kota Kinabalu contoh, first thing yang saya akan buat, kita akan check weather, kita akan check cuaca dekat KL macam mana. Tengok weather clear ke tak, maksudnya ada hujan ke tak, ada kabus ke tak, macam itulah. So kalau nak pergi Kota Kinabalu tadi, saya akan check weather KL, airport KL, akan check weather airport Kota Kinabalu, dan check airport weather dekat airport along the route yang kita lalu. Maksudnya contoh kalau saya nak pergi Kota Kinabalu, kita akan macam daripada sini akan lalu Kuching, akan lalu Miri. So saya akan check weather semua tu supaya tu macam make sure flight tu safe. Kalau boleh kita nak minimizekan any possibility untuk pilots encounter nanti. So semua info tu akan ada dalam flight document yang kita orang prepare. Okey, dah lepas check weather, saya check pula berapa load kapal tu nanti. So yang load tu saya akan refer, kita orang akan refer dekat load sheet department. Okey, load sheet ni akan kira load untuk satu-satu flight tu. So kita orang bila load sheet dah bagi tahu load, nanti kita akan masukkan dalam sistem dan kita akan tahu berapa banyak fuel, untuk berapa banyak minyak yang kapal tu perlu supaya dia selamat sampai ke destinasi, macam tu. So segala maklumat tu you print sebelum berapa jam? Berat ke, berat kapal ke apa semua tu mestilah dalam at least 2 jam sebelum, supaya kapten report benda tu semua dah siap. Ya. Basically kita ada reporting center. Macam kita semua tahu kan, kru bila dia report duty tu macam mana kan. So dekat reporting center tu kita akan bagi dokumen yang lengkap. Dan satu lagi cara, kalau kru on transit, meaning kru tu dalam kapal lah, dia daripada somewhere balik ke KL base kita Kuala Lumpur, KLIA. So balik ke KLIA tu macam mana dia dapatkan flight documents tadi kan. Jadi pihak kami akan hantar flight documents tu direct ke kapal terbang, ke aircraft lah. Itu untuk kru on transit. So ada 2 cara lah macam mana kru akan dapat flight documents tu untuk sektor yang seterusnya atau penerbangan yang seterusnya lah. Dan kami menggunakan khidmat ground handling agent di airport-airport di luar KL untuk menyampaikan flight documents tu. Untuk yang berkaitan dengan flight document segala tu memang directly untuk juruterbang saja, tetapi information yang kami semua dapatkan dan yang kami proses sebenarnya melibatkan beberapa unit lain lah, seperti contoh OCC macam ops control di semua syarikat penerbangan pun ada. Jadi berkaitan dengan berat itu kami berinteraksi dengan banyak unit lah. Contohnya macam penggunaan fuel kan, minyak, dan juga berat kapal, dan juga timing tentang penerbangan. Semua tu melibatkan segala unit yang dalam OCC tu yang saya cakap awal tadi, operation control. Jadi kat situ kami punya interaksi antara semua lah. Jadinya kami ni bekerja dengan kerjasama semua pihak jugalah. Cabaran yang paling saya rasa mencabar sekali waktu kita ada adverse weather. Contoh kalau kita nak pergi Pudong lah katakan. Sekarang kan musim typhoon. Pudong tu Shanghai ya tuan-tuan. Shanghai. Kita nak pergi Shanghai. Sekarang lah, contoh sekarang ada typhoon. So ada typhoon tu, macam mana kita nak elak? Ada tak jalan yang lain kita nak elak? Sebabnya nak masuk China, dia ada pintu-pintu dia. So kita tak boleh main suka-suka hati je. So macam kalau contoh kita nak tukar jalan yang sedia ada, kita kena check dulu boleh ke tidak lalu situ. Pada saya tu cabaran lah sebab saya baru lagi. So macam tapi lama-lama dah buat, macam you dah biasa, you dah tahulah. Macam tu. Okey, Nash, kalau kata setiap mungkin cuaca sentiasa berubah, so laluan-laluan tu, adakah kapten nak kena lalu betul-betul ataupun dia nak mengelak weather, dia boleh divert? Macam mana? Secara umumnya memang boleh divert. Sebabnya yang kami buat, yang kami rancang ni on the planning stage ataupun perancangan kan awal, yang mana beberapa jam sebelum flight tu betul-betul berlaku kan. Jadi bila flight tu berlaku, along the route tu on actual memang dia akan deviate based on weather lah. Dan tentang kebenaran untuk deviate daripada jalan yang di plan tadi tu bergantung kepada ATC lah. So di situ adalah bidang kuasa ATC lah. So apa monitor.
bidang kuasa you dispatcher dengan ATC macam mana? Bidang kuasa dari sudut itu ialah kami membuat perancangan semua dan kami submit flight plan tu ataupun apa benda yang kita dah berancang untuk flight tu kan pada ATC dan terpulang pada ATC untuk approve kami punya flight plan dan route semua tu. Jadi secara umumnya ATC lebih atas daripada kami lah. Kita beroperasi berdasarkan kebenaran daripada ATC lah. Kenapa adakah jarak perjalanan itu sama di setiap penerbangan ataupun memang you all yang tentukan kalau 2.5 jam ke KK tu 2.5 jam je you akan buat ataupun macam mana? Secara general lah kita kata menjawab soalan tu sebenarnya jarak sentiasa berubah. Maksudnya daripada satu sektor ke sektor lain tu sentiasa berlain lah. Jadi kenapa dia berubah setiap hari itu sebenarnya adalah berdasarkan keadaan angin lah, saya boleh katakan. Keadaan angin di dalam penerbangan tu yang menyebabkan kadang-kadang kita ni naik flight ni tiba-tiba sampai awal daripada yang schedule ataupun sampai lambat daripada schedule. Kita marah lah delay kenapa kan. Sebenarnya secara operasinya benda tu bergantung pada angin, keadaan sekitar dan juga cuaca lah semestinya. Jadi itu menyebabkan penggunaan minyak yang berubah dan kapal terbang lebih laju ataupun lebih perlahan daripada yang kita jangka lah. Secara pemahaman yang kita kena faham ni sebenarnya bila kita naik kapal terbang tu, kapal terbang tu tak semestinya akan diisi dengan minyak sepenuh-penuhnya. Ataupun macam mana kita naik kereta, kita nak isi penuh ke separuh penuh, tak. Sebenarnya setiap kapal terbang tu ada misi dia berbeza. Hari ni dia pergi KK, besok dia pergi Penang. Semestinya pergi KK, Kota Kinabalu tu lebih banyak minyak kan. Tapi macam mana kita tentukan banyak mana atau sedikit mana minyak yang nak diisi dalam kapal terbang tu? Sebab tu balik kepada Nurul cakap tadi pasal pengiraan berat kapal kan. Jadi berat ataupun payload lah dalam bahasa Inggeris kan. Muatan dengan minyak. So di situ ada calculation yang kita kena buat. Jadi pihak kami yang buat calculation berapa muatan akan masuk, berapa minyak yang perlu dibawa untuk menyelesaikan satu-satu misi itulah penerbangan tu kan. Kat situ. Yang saya pernah lalui tu mungkin cabaran dari segi decision making lah, atau nak buat keputusan dalam masa yang singkat dan juga dalam tekanan kerja tu kan. Sebagai contoh macam penerbangan tu dah terbang dah, kapal terbang dah airborne kan, dah on route dah dalam perjalanan ke destinasi. Tapi dalam keadaan tu kerana yang pernah saya lalui dulu, contoh macam volcanic punya activities yang mana ada letusan gunung berapi di satu kawasan, mungkin contoh macam di Indonesia punya kawasan kan. Jadi di situ kita ada beberapa sumber lah report untuk mengetahui movement volcanic ash kan, ataupun debu letusan gunung berapi tu kan. Jadi kalau debu tu berdekatan dengan flight route kita ataupun kita punya perjalanan tu kan. Jadi dekat situ macam mana kita nak coordinate sebagai seseorang yang bertanggungjawab terhadap flight tu di ground. Macam mana kita nak coordinate dengan PIC atau commander in charge lah dekat dalam kapal terbang kan. Jadi di situ kita membantu kapten dalam kapal terbang untuk buat decision macam mana dari segi deviation route ke, dari segi pengiraan minyak yang tinggal macam mana. Di situ cabaran kami ialah buat decision dalam masa yang singkat lah. Pada saya sendiri lah, personally saya rasa pilot ada kerja dia, dispatcher ada kerja dia. But without one, dia not complete. So dispatcher, okey lah kita buat perancangan awal. Jadi kalau tak ada perancangan awal, macam mana kita nak proceed dengan plan? Pada saya itu adalah satu benda yang penting lah, sebab tu kita kena ada dua-dua. Sebab tu pentingnya dispatcher ni. Sebab dia pun buat keputusan juga, okey dia dah tahu dekat satu-satu kawasan ni cuaca tak elok. So dia dah tahu lebih awal daripada pilot yang baru datang nak report ni, baru dia baca weather. Jadi kita orang dari segi persediaan awal, kita orang dah fikir siap-siap dah apa yang perlu buat. Rumusan ni lebih kurang begitulah. Yang mana kita nampak laluan kita hari ni nak pergi ke mana, lepas tu apa yang berlaku along the route kan, dan juga macam mana keadaan cuaca. Contoh dalam macam Cik Zarul kata, dalam waste tu kita boleh tahu juga macam mana along the road ada roadblock ke, ada accident ke kan, macam tu lah. Jadi apa benda yang ada tu di peringkat awal planning stage tu, kamilah flight dispatcher yang provide information kepada operating crew lah, pilot. Semasa kapten ambil flight plan tu,
dia boleh juga cakap dengan kita, kalau bincang dengan kita kalau okay, why not you buat macam ni. So kita akan ada perbincangan dekat situ. So sebab itulah dia report awal supaya dia dapat baca flight plan tu dan boleh bincang balik dengan kita apa yang dia nak, apa yang dia rasa bagus sebab dia ada pengalaman ke atas. Kita tak ada. So we need each other lah untuk tahu. Secara kesimpulannya, yang pertama membantu juruterbang. Membantu juruterbang dalam melaksanakan kerja juruterbang tu sendiri. Yang mana kami ni berfungsi untuk peringkat awal dan juga peringkat semasa dan juga sebenarnya peringkat selepas selesai penerbangan tu. Atau dalam Inggerisnya pre, during dan juga post flight lah. Di situ fungsinya. Dan yang kedua, macam saya ada cakap tadi, fungsi kami ni sebenarnya berkaitan dengan unit-unit lain dalam operation control, dan di setiap penerbangan, syarikat penerbangan pun memang ada operational control center je. Jadi kalau fungsi kami tak ada, yang lain tu pun susah nak berfungsi secara keseluruhan kepada operasi penerbangan. Secara jujurnya waktu saya belajar saya tak tahu pun apa flight dispatcher ni. Sampailah saya masuk company saya, and then saya belajar lah, maksudnya macam pada saya career as flight dispatcher ni macam stepping stone for you to become more dalam aviation and dalam airline industry, macam tu saya rasa. Contohnya aviation macam mana? Maksud saya dulu sebelum saya dispatch, saya adalah seorang load shifter. Saya yang bagi weight dekat dispatcher, macam tu. Lepas tu ada opening dekat dispatcher, saya apply. So saya rasa dia macam saya punya personal punya career development. So daripada flight dispatcher, you boleh pergi ke mana lagi? Saya sekarang saya dah lulus untuk cadet pilot punya program, tapi sebab sekarang punya ni kan saya kena hold dululah. Dari segi kita punya kerja jalan macam biasa. Cumanya flight capacity tu berkurangan lah. Mungkin 10-15% daripada kebiasaan. Tapi keseluruhan kerja masih berjalan macam biasa. Proses kerja pun sama juga. Saya rasa cuma mungkin workload tu mungkin kurang sedikit lah. Tapi basically interaksi, penggunaan sistem macam mana pun masih sama lagi. Macam sedia kala lah. Tanggungjawab pun sama juga, berat juga. Tanggungjawab macam mana Nur? Tanggungjawab pun still sama juga. Bukannya kalau flight sikit lah contoh, you punya tanggungjawab ringan, tak. Sama juga tanggungjawab dia. Sebabnya satu-satu flight tu you kena, every flight is important. So sama juga kalau flight sikit ke, flight banyak ke, you kena make sure flight tu safe. Jadi tanggungjawab you terhadap flight tu tetap sama. Yang you all punya kargo saja ke atau semua-semua sekali, ataupun flight passenger, flight kargo? Semua. Dua-dua. Kargo, passenger dan juga charter. Charter pun ada? Sebab kami centralized. Yes. So kita panggil like centralized dispatch lah. So jadi segala operasi dalam kumpulan tu memang diuruskan oleh kami lah. Untuk fungsi yang sama pun, sama ada dia passenger, kargo atau charter rescue flight ke. Macam sekarang yang kita tahu, sejak pandemik COVID-19 ni, banyakkan airline dari dunia semua ke arah kargo kan, ataupun kita panggil P2C, passenger to cargo, freighter operation. Jadi kami pun sebenarnya memang banyak flight macam tu, dan sebenarnya kalau macam cakap tadi, tanggungjawab tu tetap sama, sebabnya kami mungkin boleh katakan kami punya scope tu berubah sedikit kan, tapi sama je yang lain. Tetap sama. Selalunya kalau orang cakap okey, Nurul you kerja apa? Kerja flight dispatcher. Oh, hantar dokumen pergi kapal ke? Dia orang faham literally dispatch. Bawa dokumen tu hantar. Dia ingat mak dispatch lah. Tapi bukan sebenarnya tak. Kita orang is more than that. More than that. Betul. Alright, kalau macam tu terima kasih. Mungkin ini sedikit sebanyak boleh bagi orang kata buka mata public lah pasal apa itu flight dispatcher dalam dunia penerbangan. Okey, terima kasih Nash dan Nurul. Thank you so much.